Okey, C. Nak permudahkan sampai jadi apa? Jadi kat saya yang habis mudah dah. Macam mana? 3x 3x tambah 1. Lepas tu 1/2. 1/2 apa? Dalam kurungan 2x tambah 5. Ada ln lagi kan? Haa. Ln 2x tambah 5. Lepas tu yang per bawah tu dia akan jadi apa kalau per? Tolak. Akan jadi tolak. Tolak apa pula? Ln. Tolak ln E kuasa X tambah 5X. Kalau yang bawah tu ada benda boleh dikecilkan? Tak ada. Tak ada. Ini je lah. Okay. 3X tambah 1 ni kenapa dia jadi 3X tambah 1 je? Sebab asal dia apa? Mana pergi ln dia? Orang lain semua ada ln. Kenapa dia tak ada ln? Sebab nanti dia Sebab ln E. Lepas tu dia sama dengan 1. Kan. Dia macam yang atas ni. Dia sama macam 3X ni. Dia ada ln E. Ln E tu sama dengan 1. Okay. Yang ini maksudnya dia sini dia seketul. Bukan ni seketul, ni sekeping ni sekeping. So kalau yang mana hasil darab kita jadikan tambah, yang mana hasil bahagi kita jadikan tolak. Okay. So differentiate dia. 3x tambah 1 dapat apa differentiate? 3. 3. Sebelah sini second term tu dapat apa? 1/2 mesti ada. Ada hasil darab. So 1/2. 2/2x tambah 5. 2/2x tambah 5. Tolak. Sini. Ni memang seketul dia ni. Ln E kuasa X tambah 5X ni seketul. Dia bukan darab. Dia bukan macam ni. Saya tidak buat line pun antara ln dengan yang bracket tu. Sebab dia bukan hasil darab. Kalau saya bagi line kat tengah tu. Line ini bermaksud dia darab. Tapi kalau tak ada line maksudnya dia bukan hasil darab. So apa yang ni? So guna formula ln terus direct ln. Bawah tu salin balik. Atas tu differentiate dia dapat apa? Differentiate E power of X. Kena tahulah differentiate E power of X. Dah lupa dah. Itu sebabnya saya kata formula letakkan sebelah. Kumpulkan semua formula tu pada satu kertas aja. So differentiate E power of X akan dapat apa? E power of X balik. 5X dapat apa? 5. 5. Okey. So 2 ni tengok balik. Okey, apa boleh disimplifikan? 2 tu boleh dah. 3 tambah 1/2x tambah 5 tolak E power of X plus 5 over E power of X over 5x. Dah. Y equals to tangent cube E power of X. Okay, so tangent cube ni, ingat jangan lupa maksudnya tangent E power of X yang berkuasa 3. So dia tak sama dengan tangent E power of X kuasa 3. Kalau yang tulisan merah tu itu hanya dia punya angle sahaja. Belakang ni kalau untuk trigo yang setiap kali yang belakang tu itu adalah dia punya sudut angle dia. Okey, dia takkan tanpa sudut. So dia adalah sekeping. Dia bukan hasil darab, dia memang sekeping. Okey, tangent E power of X adalah sekeping. Okay, so yang ini
Kalau yang tulisan hitam tu maksudnya kena letak bracket, means that semua dengan tangent-tangent tu pun kuasa 3. So kita akan pakai method apa ni? Power rule. Power rule. Okay, so ingat power rule. 3 bring forward. Dalam bracket stay dulu. Power of. 2. Don't forget to minus the power. Then kita akan Differentiate dengan kurungan. differentiate balik dalam kurungan. Saya tulis dulu dia punya arahan. Okay. Differentiate dalam kurungan. We are not even differentiate it yet. Okay. So yang tulisan hijau tu just dia punya command sahaja. Terjemahan d over dx tu adalah differentiate dalam kurungan. Tangent e power of x tu yang dalam kurungan. Okay, so tulisan hitam stay dulu. Salin dia balik. Now we focusing on yang green color ni. Okay, macam mana differentiate tangent? Formula trigo differentiate tangent pula akan dapat apa? Secant. Secant squared. Okay, angles dia mesti samalah. Secant squared e power of x. Ada lagi. Darab lagi dengan apa? Apa lagi? Ingat formula. Differentiate balik dalam kurungan. Differentiate balik angle tu. So apa differentiate angle? Maksudnya E to the power of differentiate. x. E power of x. So awak kena ni. Jangan lupa differentiate angle. Sahaja pula. So differentiate angles dia tu. E power of x akan dapat balik E power of x. Okay. So macam mana selalunya kalau kita susun, maksudnya sekarang ni kita ada ini hasil darab 3, darab benda ni, darab secant squared, darab e power of x. So dia semua tu darab. So kalau kita kemaskan, usually e power of x tu kita akan bawa ke depan. Kan? Tangent, letak balik squared e power of x, secant squared e power of x. Gitu. So ni hasil darab semua. Jangan terconfuse ni mana hak dia ni. Mana dalam kotak dia. Okay, so ini YouTube. Ada yang saya rasa awak boleh tengok YouTube terus tu. YouTube lah. Okay, kalau F ni. Cotangent ln 2x. Cotangent kita tak ada formula cotangent pun. Untuk trigo. So apa yang kita akan adjust dulu? Y sama dengan sin ln 2x ke madam? 1 over. Dia bukan jadi 1 over. Tan. Kan sebab tan tu sendiri adalah 1 over cot. Tadi awak sebut 1 over ke saya yang salah dengar? Okay. So bila dia kata 1 over cot ln 2x, ln 2x tu adalah angle dia, theta dia. So kita bolehlah terus y sama dengan tangent ln 2x. Okay. Differentiate. Secant squared. Okay, secant squared. Saya cakap habis-habis. Secant squared ln 2x. Lepas tu kena darab balik dengan? Differentiate ln. Differentiate ln dapat apa? 2 per 2x. 2 per 2x. So 2 ni boleh cancel. So secant squared ln 2x over x. Dah ni, okay. Okay.
Okey, yang ini apa tadi? Kita boleh permudahkan dia dulu. Jadi tambah ya, madam? Ya, sebab dia darab. Benda ni darab. Kena tangkap lah benda ni bentuk. So, dia akan jadi ln sin QX tambah ln e power of 3x. Lagi apa boleh pemudahkan? Bawa kuasa ke depan. Hmm? Apa dia? Tak dengar. Ulang balik. Bawa kuasa ke depan tu. Bawa yang mana? 3x. 3x pun bawa ke depan. Lagi? Yang Ln A jadi 1. okey. Ni sama dengan 1. Yang ni sin kuasa 3x ni pun awak boleh adjust ni. Cuba fikir. Sin X kuasa 3 dikeluarkan 3. Lepas tu bila kita dah keluarkan 3, apa boleh kita buat? 3 bawa ke depan. 3 pun boleh bawa ke depan sebab dia ada kurungan. Okey. 3 kalau dia punya after ln tu berkurung, 3 tu boleh bawa ke depan. So dia jadi macam tu. So tambah 3x. Maksudnya sini 3 darab ln sin x darab dengan 3x. 3x ni 3 darab x. Alright. So bila dah pemudahkan, so kita start differentiate. Okay, dapat apa ni? So 3 darab dengan apa tu? Macam mana differentiate ln sin x? 1 per sin x darab dengan apa? Cos X. Differentiate balik sin x dapat cos x. Kan, benda yang sama kita ulang. 1 per salin balik, darab balik dengan differentiate balik yang dalam kurungan tu. Apa benda yang kena differentiate balik dalam kurungan tu, itulah yang akan menguji awak punya sebelum ni. Adakah dia ln, adakah dia eksponen, adakah dia trigo. So kita apply kan lah. Okay, tambah 3x, differentiate 3x. 3. 3. Okay. So kalau kat sini, apa lagi kita boleh nampak kat sini, awak akan ada cos over sin. Dia adalah cos over sin. Cos over sin sama dengan apa? Cos over sin. Kita boleh letak cot. Nampaklah elegant sikit gitu. Sophisticated. Nak letak 3 cos x over sin x pun boleh juga. Kan? Kalau cot tu nampaklah macam dia punya ni berwawasan. Macam itulah. Okay, so 3 cot x plus 3. So, kena tahu cos over sin, cot. Tu pun kena di-apply-kan. Okay dah ni? Dah. Okay. Soalan proven. Kita pergi lagi yang padu. Okay, soalan proven. Sebelum ni sebenarnya pun dah ada dah. Kita dah belajar dah. Kan? Dia bagi, dia suruh proofkan left hand side sama dengan right hand side. Kan? So, kita boleh guna dua cara. Sama ada awak guna substitution. Substitution ni maksudnya awak cari, okay, dia bagi y. Dia bagi y sama dengan bla 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 bla. So kita akan cari dy over dx sama dengan bla 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 bla. Lepas tu kita akan cari second derivative sama dengan bla 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 bla. Dan baru kita akan substitute balik dalam left hand side kan ataupun right hand side. Kita nak tengok dapat tak? Sama tak dengan yang sebelah lagi satu?
Itu yang sebelum ni kita ada buat. Okay, satu lagi kan, kita tak guna substitution, kita terus differentiate kan. Macam mana? Sampai jumpa yang dia nak. Yang ini kita tak ada tunjuk contoh lagi. Tapi kali ni saya nak tunjuk juga yang second method tu. Kan kita differentiate terus sampai jumpa apa yang dia nak tu. Dia kata tu. Okay. Soalan ni banyak ni, tapi dia banyak dalam YouTube. Maksudnya saya tak boleh nak tunjuk semua. Nanti kita tak cukup masa. Kalau diikutkan minggu ni kita dah kena masuk chapter 4 dah. Okay. So yang ini tengok YouTube. Okay. Yang ni tengok YouTube official. Tengok tau, jangan tak tengok. Mana yang free tu, line stabil ke apa, okay tengok. Okay, kita pergi ke nombor 3. Okay, dia bagi Y sama dengan E power of square root 1 plus X. Kan, set 1 plus X. Ataupun 1/2, 1 tambah X kuasa 1/2. Okay, dia suruh show that, yang ni yang dia bagi, saya kata ini left hand side dia. So, sama dengan kosong ni adalah dia punya right hand side. Okay, so kita cari dululah. Kat situ kita nampak ada dy over dx dengan second derivative tu. So, awak kena carilah dy over dx. Okay, so dapat apa dy over dx? Macam mana differentiate E ni? Macam mana differentiate E? E power of salin balik. Lepas tu kita kena differentiate apa? Dia salin balik. Lepas tu kena differentiate apa formula E ni? Differentiate kuasa. Awak kena differentiate kuasa dia. So kuasa dia kita tulis 1 tambah X kuasa 1/2. Awak kena differentiate kuasa balik. Okay, so kuasa tu kita akan pakai apa differentiate? Power rule. Kita akan pakai power rule. So 1/2 bring forward 1 plus X power of negative 1/2 darab balik dengan apa? Darab balik dengan? Dengan 1. Dengan 1. Sebab apa mana datang 1 tu? Differentiate dalam. Differentiate dalam. Okay. Differentiate X. So maksudnya kalau kita kemaskan balik. Okay, ini power of set 1 plus X tu duduk atas. So dia ni ada kuasa negatif, saya bawakan ke bawah. Dia jadi macam tu. Okay. So ini dy over dx. Okay, nak cari second derivative. Macam mana nak cari second derivative? Kita akan pakai apa ni? Quotient rule. Okay, kita akan pakai quotient rule. Okay. So untuk second derivative, kita akan pakai quotient rule. Maksudnya U sama dengan E power of, ada balik. Macam tu. V sama dengan 2, 1 tambah X kuasa 1/2. Okay. Tapi sebenarnya maksudnya U prime ni, awak kena differentiate balik macam yang atas tu. Maksudnya U prime ni awak akan dapat balik macam yang awak differentiate tadi. E kuasa 1 tambah X kuasa 1/2 per dengan 2, 1 tambah X kuasa 1/2. V prime awak akan buat power rule.
Kan 1/2, 1 tambah X kuasa negeri 1/2. Bla 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 darab dengan 1 balik. Kan. So dia nampak macam panjang juga ni jalan macam ni. Okay, itu sebab kalaulah awak boleh nampak dekat sini. Okay, saya nak elakkan yang ini ni. Sebab yang ni kalau masuk nanti dia jadi complicated. Tak pun kita teruskan lah. Saya tunjuk dulu. Okay, kita teruskan. Tak apa. So yang ini 2 cancel. So maksudnya awak punya formula yang ini hanya 1 per set X tambah 1. Tu V prime awak. Okay, kita masuk dy over dx. Sama dengan okay, sorry. D squared y over dx. So kita differentiate. Okay, apa formula dia? V U prime tolak U V prime. Okay, per dengan apa? Apa formula dia? V kuasa 2. So V kita 2, 1 tambah X kuasa 1/2 kuasa 2. Tu kita punya V dia. Okay, ni. Kan, so awak boleh nampak ini V, ini U prime, ini U, ini V prime, bawah ni V square. Okay, apa yang boleh di-simplify kan? Yang ini boleh cancel tak? 2, 1 tambah X kuasa 1/2 ni? Boleh. Boleh. So yang ni boleh cancel ni. Okay. So yang tinggal dia d squared y over dx squared sama dengan e kuasa 1 tambah x kuasa 1/2 tolak e kuasa 1 tambah x kuasa 1/2 per dengan set 1 tambah x per dengan yang bawah tu kalau kita kuasa 2 dia akan jadi apa? Macam mana ni? 2 ni pun awak kena kuasa 2. Yang ini pun awak kena kuasa 2. So dia akan jadi apa? 2 kuasa 2 dapat apa? 4 darab 1 tambah X. 4 darab dengan 1 tambah X. So yang itu awak punya second derivative. Okay. So bila kita dah ada first derivative, kita dah ada second derivative. So kita ada nak showkan dia, kita ada 2 kaedah. Kan method 1 saya kata kita akan buat substitution. So substitution maksudnya kita akan from left hand side. Kita akan ambil apa from left hand side dia 4. 1 tambah X d squared Y over dx squared tambah 2 dy over dx tolak Y sama dengan kosong. Sama dengan kosong ni tak payah tulis lagi. Okay, tak payah tulis lagi. Sebab kita nak sama dengan kosong dia dekat bawah. Okay. So maksudnya kita akan gantikan yang ini dengan yang kita dapat second derivative tadi. So 4 1 tambah X. Katai. Apa second derivative kita yang kita dapat tadi? E kuasa 1 tambah X kuasa 1/2 tolak E kuasa 1 tambah X kuasa 1/2 per dengan set 1 tambah X per bagi dengan banyak 4 1 tambah X.
Yang ini awak punya second derivative. Awak salin. Lepas tu tambah 2. Okay. First derivative. Apa tadi first derivative yang kita dapat tadi? Mana first derivative? Sebut, saya salin. Kalau awak dah salin, saya awak tahu apa second derivative. Apa yang kita dapat second derivative? E kuasa. Madam. First. Allah. Okay. First derivative. E kuasa 1 plus X per 2. 1 plus X kuasa 1 per 2. Okay. So yang ini first derivative. Betul kan? Okay. Tolak Y. Dia kata tolak Y. So Y kita soalan tu. So apa Y kita? E kuasa 1 plus X. Okay. So ini kita punya Y. Kita nak tengok ni. Kita dapat tak sama dengan kosong. Okay. So yang ini apa boleh cancelkan dulu? 4 tu madam. Semua ni 4 pun boleh cancel. 1 tambah X ni pun boleh cancel. So yang tinggalnya cuma E kuasa 1 tambah X kuasa 1 per 2 tolak E kuasa 1 tambah X kuasa 1 per 2 per dengan set 1 tambah X. Itu je yang tinggal. Yang atas tu je. Okay. Yang second term ni apa yang boleh cancel? 2. Boleh cancel 2. Okay. So apa je yang tinggal? Tambah E kuasa 1 tambah X kuasa 1 per 2 per dengan set 1 tambah X. Okay, yang belakang ni tak ada apa. Boleh je lah salin balik. Okay. So daripada sini, nampak tak boleh jadi kosong? Nampak. Yang E dengan E boleh tolak. Lepas tu, yang ini, semua ini boleh tolak. So, sama dengan kosong. So, proven. Sebab dia sama dengan right hand side. Itu kaedah substitution. Ini dapatkan dulu Y, dapatkan dulu dy over dx. Awak mesti dapatkan yang ini Y yang dia bagi. So yang ini dy over dx yang kita dapat. Lepas tu continue cari second derivative pula. Ini second derivative kita. So proses dia. Okay, dah screenshot. So yang ini guna kaedah substitution. Maksudnya saya subkan masuk first derivative, second derivative Y tu saya masukkan. Okay, kaedah 2. Apa saya kata tadi method 2? Pertama sub terus differentiate sampai yang dia nak. So method dia kita terus differentiate sampai dia nak. Apa yang dia nak tadi? Maksudnya yang dia nak, salin bawah ni jadikan keluar awak, dia nak sampai jadi macam ni. 4, 1 tambah X, second derivative. Okay, tambah 2 dy over dx tolak Y sama dengan kosong. Ni yang sampai dia nak. Okay. So, saya akan continue daripada yang second derivative ni. Saya tak guna kaedah substitution. So, kita akan continue daripada d squared y over dx squared sama dengan E kuasa 1 tambah X kuasa 1 per 2 tolak E kuasa 1 tambah X kuasa 1 per 2 per set 1 tambah X
per dengan 4 1 tambah X. Okay. Saya terus alter daripada sini je. Apa yang kita akan buat? Cuba awak usah yang dia nak tu. Target kita yang bawah tu. Ini kita punya target. Apa yang kita boleh terus buat daripada situ? Yang bawah ni boleh buat apa? Yang bawah Bawa ni dia ke boleh, sebelah. kita boleh bawa dia ke sebelah terus. Kan? Maksudnya kita terus continue je. So 4 1 tambah X d squared Y over dx squared sama dengan E kuasa 1 tambah X kuasa 1 per 2 tolak E kuasa 1 tambah X kuasa 1 per 2 per dengan sek 1 tambah X. Okey. So kita dah nampak dah bayang-bayang dia tu. Sekarang ni awak perhatikan yang ini. Yang ini kita boleh samakan dengan apa? Samakan dengan Y tu. So kalau awak perhatikan yang saya bulatkan, kan? Saya bulatkan color lain. Yang saya bulatkan color merah, ini adalah Y. Betul tak? Okey. Betul. Yang saya bulatkan color hijau ni apa? Cuba awak perhatikan. Dia mesti ada dalam sini. dy over dx. dy over dx awak. Okey. Betul dy over dx. Tapi dy over dx awak yang ini. Nampak ada 2 sek 1 tambah X. Ini dy over dx awak. Yang saya bulatkan color hijau tu tak ada 2. So apa kita boleh adjustkan dengan yang tulisan merah ni? Saya nak yang ini je. Nampak macam yang dalam bulatan hijau tu saya nak yang itu je. 2 tu maksudnya saya boleh bawa ke mana? Sebelah dia. Sebelah lah. So dah jadilah 2 darab dy over dx. Nampak tak tulisan hijau tu? So dia jadi tambah 2 dy over dx. Boleh relate tak? Yang Boleh. ini saya jadikan y. So yang ini saya jadikan yang ni. Lepas tu, apa macam yang kita nak tu, apa yang kita akan susun balik? Usha apa benda yang dia nak tu? Apa kita akan buat? Bawa semua pergi belah kiri. Bawa semua pergi belah kiri. Dah. So dia akan dapat juga tambah. Oh yang ni tolak. Sorry. Yang ni bila sini tolak. Bawa ke sebelah kiri akan jadi tambah. Lepas tu Y tu bawa sebelah kiri akan jadi tolak sama dengan kosong. So pun dapat juga proven. Okay, ini namanya direct terus. Kan terus differentiate terus sampai yang macam dia nak. So ikutlah awak nak guna substitution ataupun awak nak terus differentiate sampai dia nak. Mana satu? Mana yang rasa lagi senang? Method 2. Method 2. Tapi method 2 ni mata kena cerah sikit. Kan? Mata cerah yang macam ni. Awak kena gantikan. Okey, ini Y. Okey, nampak Y. Yang color yang bulatan hijau tu 2 dy over dx. So awak kena fikir lebih sikit lah kalau method 2. Tapi jalan dia lagi pendek. Kalau method 1 ni, awak just ganti masuk, cancel. Macam itu method 1. Tu ada pro and cons dia. So dua-dua ni salin dalam buku tu juga. Bagi untuk awak tahu 2 method ni. Okey, 5. Y sama dengan E power of X darab dengan ln 1 tambah X. So yang ini nak tak nak dia memang okey dia darab dan dua-dua hasil darab tu ada X. So apa yang kita akan buat je kalau macam ni?
Kalau macam ni hasil darab dan dua-dua belah hasil darab tu ada X. Kita akan pakai kaedah apa? Apa nama dia? Product rule. Product rule. Okay. Okay. So product rule maksudnya U sama dengan E kuasa X, V sama dengan ln 1 tambah X. U prime sama dengan apa? E kuasa X. E kuasa X. V prime sama dengan apa? V prime sama dengan apa? 1 per 1 tambah X. Okay. So, differentiate Y dapat dy over dx sama dengan V U prime tambah U V prime. Okay. So, dia akan jadi macam tu. So, benda ni tak ada apa benda yang awak boleh permudahkan. So, bila buat untuk cari second derivative, so yang ni awak kena buat product rule balik. Okay. Yang ini awak akan buat, okay, saya tulis bawah lah. Kan? So kalau kita kemaskan, dia akan jadi macam ni. Okay. So ini dy over dx awak. Okay. Kita nak cari second derivative pula. Yang ini product rule. Awak kena buat pula product rule lagi sekali. Yang sebelah belakang ni kena buat apa pula? Quotient rule. Nampak tak? Dia punya masuk ke method dalam satu soalan tu boleh bermetod-metod banyak dalam tu. Okay, tapi nak awak perhatikan yang saya bracket color merah tu itu sama dengan apa? Itu sama dengan apa? Y. Itu sama dengan Y. Okey. Ini benda baru sikit. Awak boleh letak sebagai Y. Okay, yang belakang ni tak ada apalah. Memang tak boleh nak ubah dah. E kuasa X bahagi. So dia tak ada sama. Okey. So daripada product rule, awak dah menggantikan dia sebagai Y. Tapi kalau untuk quotient rule ni tak boleh elak lah. Okay, so awak just buat untuk quotient rule sahaja. 1 tambah X, U prime sama dengan E kuasa X, V prime sama dengan 1. Okay, so kita akan differentiate second time. Okay, differentiate dy over dx, awak akan dapat second derivative. Itu maksud differentiate dy over dx akan dapat second derivative. Okay, pernah tak dalam differentiate tu awak jumpa y? So differentiate y sepatutnya awak akan dapat apa? Awak rasa awak dapat apa bila differentiate y? D over dy. Sebenarnya selama ni, nampak tak? Awak duk differentiate y lah dapat dy over dx. Inilah differentiate y. Yang sebelah ni kita akan pakai product rule. Selama ni yang awak differentiate y dapat dy over dx. Differentiate dy over dx dapat d squared y over dx. So sekarang ni kita buat sekali harung. Dalam tu kita differentiate dy over dx. Dalam soalan yang sama juga kita differentiate y. So differentiate y kita akan dapat dy over dx. Faham tak yang ni? Sebab kita menggantikan y. So differentiate dy over dx akan dapat d squared y over dx squared. Yang selama ni awak duk buat y sama dengan 3x squared. Awak differentiate y dapat dy over dx. Awak differentiate 3x squared dapat apa? 6x.
6x. Itulah dia ni. Awak differentiate dy over dx dapat d squared y over dx squared. Awak differentiate 6x dapat apa? 6. 6. So benda tu differentiate lah. So kita nak mudahkan, awak tak nak jumpa product rule lagi. So kita boleh nampak sebagai y. Kita biarkanlah dia dalam sebutan y, tapi kita kena differentiate. Differentiate y, kita akan dapat dy over dx. Tapi differentiate yang sebelah ni memang kena pakai quotient rule lah, sebab kita tak boleh nak ubah apa dah. At least daripada awak buat product rule dengan quotient rule, sekarang ni yang tinggal cuma quotient rule sahaja. So v u prime minus u v prime over v squared. Okay. So yang ni. Okay, fokus pada ni. Saya nak guna direct. Saya salin balik sebelah ni bagi luas sikit kawasan dia. Saya nak guna direct. So benda yang awak target, awak akan 1 tambah X kuasa 2. Benda yang dia nak adalah yang ini. Saya tak buat substitution, saya pakai direct. Okay, so yang ni clue awak. So ini yang dia nak. Okay, apa kita akan adjust kat sini? Cuba awak perhatikan. So yang kita boleh buat sampai dapat apa yang dia nak. Pindahkan dy over dx ke kiri. Okay, so kita pindahkan dy over dx ke kiri. Okay, lepas tu 1 tambah x kuasa 2 tu ke kiri. okay. So bila dia ke kiri, bila bawah ni ke kiri, kawan ni dah memang siap ada sebelah kiri. So kita akan bracket kan. So dia akan jadi 1 tambah x squared. Yang dah memang ada ke kiri tu kena bracket kan. Okay, so yang atas ni macam mana nak jadi yang macam dia nak tu? Sebelah ini dah cantik dah. Apa bendanya? Macam mana nak dapatkan x e kuasa x tu je? Perhatikan apa boleh buat. Apa idea? Fikir. Clue saya factor out. Maksudnya kita nak factor out kan apa ni? Awak ada yang ni dengan yang ni. So kita nak factor out lah apa? Factor e power of x. So kalau factor e power of x, dia akan jadi apa? 1 tambah x. Lepas tu sebelah tu Tolak eksponen X. eksponen x kita dah bawa keluar dah. Tolak 1. Tolak 1. So dapatlah sini 1 tolak 1 ni hilang. Itulah yang tinggal dia 1 tambah x squared d squared y over dx squared tolak dy over dx sama dengan x e power of x. Proven macam yang dia nak. So ini direct. Guna direct terus. Kita tak buat substitution. Kita buat direct terus. Okay, nombor 6 dengan nombor 7 ni ada dalam YouTube. Okay, yang ni saya rasa dia guna substitution. Okay. Dia guna substitution. So dia macam clear sikit nampak lah. Guna direct ni dia jalan dia pendek. Tapi dia kena cerah mata macam saya kata tadi. Sebab dia kena adjust sampai macam yang dia nak.
Okay, last sekali. Soalan last. Okay, nombor 8. Y sama dengan ln cos kuasa 3 2x. Okay, carikan dy over dx. Carikan second derivative. Dapat berapa? Okay, come on. Last. Cos kuasa 3 2x ni boleh adjust jadi cos 2x kuasa 3. Lepas tu, 3 tu boleh Bawa ke depan. bawa ke depan dulu. Bukan differentiate lagi. Baru bawa ke depan. Okay, so dia dah jadi hasil darab. Okay, baru boleh cari dy over dx sama dengan apa? Macam mana differentiate ni? 3 3 darab 1 per cos 2x. Lepas tu darab dengan negatif sin negatif sin 2x 2x darab dengan 2. 2. 2. Jangan lupa angle tu. So maksudnya kita boleh ambil yang 3 ni. Kita boleh ambil negatif, boleh ambil 2. So dia akan jadi negatif 6. Okay, sin 2x per cos 2x. Kalau awak biarkan macam ni, awak kena buat product rule. Tapi kita boleh pemudahkan dia. Yang ini sama dengan apa? Tan 2x. So, dia akan jadi tan 2x. Kan dia lagi simple. Kalau awak biarkan sin over cos, awak kena pakai product rule pula nanti. So, kita pemudahkan dia dulu dengan menggunakan tan 2x. So, bila dia tan 2x, dia macam ni je lah. So, ini awak punya dy over dx. Okay. So, kita continue. Differentiate dy over dx akan dapat d squared y over dx squared. Okay, macam mana differentiate dia ni pula? Dapat apa? Dapat apa? Apa saya hilang semua. Differentiate tangent 2x jadi secant squared 2x darab balik dengan 2. So, awak punya d squared y over dx squared sama dengan negatif 12 secant squared 2x. So, yang ni awak punya second derivative pula. Okay. Bila awak punya dy over dx dengan second derivative dia macam simple macam ni, kalau yang ni memang saya recommend guna substitution. Kita guna kaedah substitution. So, using substitution, so kita akan ambil from left hand side 3 d squared y over dx squared tambah dy over dx squared tambah 36. So, yang ini kita akan gantikan second derivative. Yang ini dengan first derivative. Okay, y dia tak masuk. Okay, tak apa. Kita masuklah. So, 3 darab dengan negatif 12 secant squared 2x. Ni tambah negatif 6 tangent 2x squared tambah 36. Okay, kita nak buat dia sampai jadi kosong. Kita mesti bawah dia sama dengan kosong. Sama dengan right hand side. So, yang ni akan jadi negatif 36 secant squared 2x. Okay, negatif 6 tangent 2x squared akan jadi apa? Tambah negatif 6 kuasa 2, 36. Tangent 2x kuasa 2 akan jadi tangent squared 2x. So, tambah 36. Okay. Macam mana nak jadi kosong ni? Tak ada nampak boleh cancel pun. Cepat. Last. Yang ini secant. Yang ini tangent.
Tak serupa macam mana nak tolak? Apa yang kita boleh adjust? Saya ni kadang-kadang risau kot saya terkeluar ke apa ni. Sebab saya punya yang dekat laptop ni dia dah tak boleh masuk dah. Ada lagi ke tak sebenarnya? Hello? Differentiate tangent. Dah tak boleh, tak payah differentiate dah. Kenapa kita nak differentiate? Sekarang ni bukan differentiate dah. Kita dah settle dah differentiate. Proses differentiate kita dah settle. Kita just nak proofkan aja. Ingat balik semester 1 basic trigo punya formula. Nampak? Semester 1. Yang pertama, sin squared theta tambah cos squared theta sama dengan 1. Awak ingat tak ada formula ni, basic trigo? Dia ada 2 lagi formula. Apakah formula yang lagi 2? Sem 1. Jangan ingat sem 1 dia terus tak pakai sebab saya kata nota sem 1 tu mesti ada lagi. Ni cara saya ingat basic trigo. Awak kalau yang formula yang untuk presentation tu macam ni lah. Cari satu benda yang awak boleh ingat. Kalau saya sin squared theta tambah cos squared theta sama dengan 1. Lepas tu tangent squared theta tambah 1 sama dengan secant squared theta. Tu tangent squared theta tambah 1 sama dengan secant squared theta. Lepas tu 1 tambah cotangent squared theta sama dengan cosecant squared theta. 1 tambah cotangent squared theta sama dengan cosecant squared theta. Nampak? Saya tak hafal tapi saya ingat diagram ni. Tu yang saya nak suruh awak cari untuk presentation tu. Okay. Apa yang kita boleh apply macam ni? Basic trigo formula yang mana kita boleh apply ni? Yang nombor berapa? 2. Nombor 2. Nampak? Kita bukan differentiate ke apa. Kita buat adjustment sahaja. So negatif 36 yang ini boleh jadi tangent squared. Theta kita 2x, 2x lah. Bergantung kepada apa theta kita sekarang. Tambah 1. So yang ni kekal. Sebab kita nak tolak, mestilah sama dia punya trigo. Kalau tan, mesti dengan tan lah. Okay, sama dengan kosong tu saya padamkan dulu kan tak muat. Okay, buka kan. Ni baru darab masuk. So negatif 36 tangent squared 2x tolak 36 tambah 36 tangent squared 2x tambah 36. So nampak tak boleh jadi sama dengan kosong? Nampak. Yang negatif 36 tan boleh tambah 36 tan kosong. Negatif 36 tambah dengan 36 kosong. Sama dengan kosong. Dapatlah right hand side. Proven. Dah. Ada kalanya guna substitution ni pun lagi mudah juga. Pandai-pandailah. Okay, thank you class.